Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang saya hormati pengurusi Masjid Beroleh, yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala, sama ada tuntutan itu berupa tuntutan yang wajib maupun yang sunat, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sama ada larangan itu berbentuk haram, makruh maupun syubhat, insyaallah. Insyaallah pada malam ini sekadar kita berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sedikit ilmu yang dipinjamkan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan melainkan sedikit sahaja ilmu. Yang sedikit inilah yang kita nak kongsikan. Bukan yang sedikit ini kita nak banggakan. Bukan yang sedikit ini kita nak takabur, nak sombong. Yang sedikit ini bukan nak riak, nak ajar orang, nak tunjuk hebat. Tak. Yang sedikit ini dikongsikan. Mudah-mudahan dengan perkongsian itu kita mendapat keridhaan Allah. Kita mendapat rahmah, kasih sayang, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita belajar rasa hebat, dah sampai PhD kita rasa lain macam kan. Dah habis belajar tuan, dah habis. Belum habis lagi mengaji. Tuhan kata dalam Quran, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Andai kata di muka bumi Allah Ta'ala ini dipenuhi dengan pohon-pohon menjadi alat sebagai pena untuk menulis kalimat-kalimat Allah, menulis ilmu Allah, dibantu dengan 7 lautan sebagai tinta, sebagai dakwat, namun kalimat Allah, ilmu Allah tidak pernah habis ditulis. Kita belajar 10 tahun, 20 tahun sampai PhD, rasa dah hebat, dah banyak ilmu. Padahal Tuhan kata tak ada utitum minal ilmi illa qalilah. Hebat mengaji, hebat bercakap, tapi ilmu yang kecil-kecil pun kadang-kadang terlupa juga. Hebat mengaji, kadang-kadang yang kita buat pun banyak tak betul. Ya. Jadi bukan untuk sombong sebenarnya tuan-tuan, ya, untuk kita kongsikan. Malam ini kita nak berkongsi. Kata pengurusi tadi, tak kenal, saya kena perkenalkanlah diri tak? Saya orang Negeri Sembilan tuan-tuan, orang Kuala Pilah, orang Seri Menanti, orang Istana. Dulu Istana lah kan, orang Istana. Tapi keluar dari Istana, orang tua keluar, pindah. Tak nak duduk Istana, keluar lah.
dah tak jadilah orang istana, tapi apa pahala istana dia panggil lah kita orang istana, ya. Nak bangga dengan orang istana pun tak ada apa juga pun, mati tetap macam tu lah kan. Payung kuning ustaz, payung kuning pun masuk dalam kubur mungkin kiri bukan kira. Tadi bukan payung kuning ke ni kan, soalan lain sikit lah kita. Tak ada tuan-tuan, payung kuning tak payung kuning, ya? Tapi duduk di Kuala Lumpur lah, duduk di Kuala Lumpur, ya? Balik daripada Azhar tahun 96, ya? Duduklah sekejap, betul duduk di Kuala Lumpur lama lah. Saya datang ke Batu Pahat ni dah banyak kali, dah lama dah tuan-tuan. Saya main di Johor ni dah lama dah, Muar, Batu Pahat, lama lah. Cuma masjid ni pertama kali lah saya masuk. Saya banyak masuk di Tongkang Pecah, Penggaram, belah-belah sana banyak lah. Pada besar tu banyak lah saya masuk. Selalu dah datang. Ni pertama kali. Ni pun Abang Ali ni yang perkenalkan bawa kat sini. Dia kata, ustaz nak boleh tak nak bawa ke masjid-masjid mana Bali kan. Saya pergi suka-suka bawa masuk, dia halau kat orang. Kan kira kita nak masuk nak tanya dulu, boleh tak boleh, tanya tuan rumah kan. Ada adab dia. Dia ada tuan rumah, kita tanya tuan rumah. Walaupun masjid ni bukan rumah kita, tapi pengurusnya ada, pentadbirnya ada, imamnya ada, pengusinya ada. Bincanglah dulu kan. Pengusi tanya dulu, pengusi macam mana, boleh tak nak bawa ustaz. Tanya imam dulu, berbincanglah dulu kan. Jangan bawa masuk, ya. Main masuk-masuk dia halau lagi, ni apa hal? Tak bolehlah saya cakap, ni masjid rumah Allah Ta'ala, apa hal nak halau saya? Dia ada pentadbir, ada pengurusan. Dan tuan-tuan, mentadbir ini watikahnya sultan yang bagi. Sultan yang bagi, bukan tuan-tuan pandai-pandai jadi AJK. Imam bukan pandai-pandai imam menjadi imam, dilantik. Sebab itu tuan-tuan, apa maklumat, apa yang tak betul dekat sini, dia mesti berujuk pada ahli jawatan kuasa. Dia tak boleh terus ngadu kat jawatan agama, tak boleh. Dia ngadu ke AJK dulu. Tapi kita hari ni terbalik kan. Ada masalah, dia report jawatan agama terus. Tiba-tiba AJK baru dapat tahu, macam mana pula jawatan agama tahu, kami tak tahu. Boardnya macam tu lah prosedurnya. Sebab saya duduk dulu macam tu kan. Jawatan agama dia lantik kita sebagai wakil dia. Ada masalah dalam kampung ni, dalam masjid ni, ngadu ke AJK. Tuan, saya tengok imam tu baca tak kena dah dia baca. Apa tak kena? Banyak tak kena dia sebut tak betul apa semua. Okey, kita meeting lah, mesyuarat. Kan? Apa tak betul, kita nak perbetulkan. Bukan dia terus pergi jumpa jawatan agama. Ustaz, ni imam masjid boleh tu tak betul baca. Ustaz pun terima laporan datang, tuan imam kena pecat lah, kena berhenti sebab baca tak betul. Senang betul baca betul. Sebab itu saya cakap dengan Bali, pergi jumpa imam dulu, jumpa pengusi dulu, bincang. Kalau dia setuju, kita masuk. Tak setuju, cari yang setuju. Tapi setujulah, alhamdulillah. Tadi pun saya baru pergi banyak tempat lah. Pagi tadi pun pergi tempat pondok Kiai Suhaili di Seri Melung kan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya ni orang Sembilan duduk di KL, tapi banyak orang rumah orang Johor lah, orang Muar. Dan orang Muar. Jadi saya kebetulan datang sini 2 minggu. PKPB kat Kuala Lumpur tak boleh mengajar, tak boleh ceramah. Sebelum pukul 12 malam itu saya larilah ke Batu Pahat. Ada tempat di Batu Pahat. Kebetulan saya dah datang Batu Pahat 7, 8, 9, 10 saya ada di Batu Pahat. Saya balik PKPB pukul 12 tak ada keluar. Saya keluar balik semula, datang ke Batu Pahat. Jumpalah Abang Ali ni, jumpa jemaah nak kuliah. Saya offer lah, tak ada apa nak buat, duduk tak ada apa juga kan. Tu yang dia bagi susun jadual. Alhamdulillah. Malam tadi di masjid Sungai Buloh, di kampung Sungai Buloh di Senggarang tu ada imam Ustaz Fakir Rozi, kita ada datang ya? Banyaklah. Besok saya ada di Simpang Renggam, betul balik ke sini balik sampailah 27. Kalau PKPB sambung, maknanya saya akan lajak sampai PKPB habis. Duduklah Batu Pahat ni. Bini duduk sana lah, anak duduk sana kan. Telefon bini pun, bini kita tak apalah duduk sana, dah lama duduk rumah. Bulan 3 sampai bulan 7 hari tu duduk rumah ngadap bini ya. Bini pun menyampah.
Hari-hari tengok muka lelaki ya, menyampah. Kita pun menyampah, dia pun menyampah. Sama-sama menyampah lah kan. Dia lari ke tempat. Jadi tuan-tuan, saya orang 9 lah. Tak ada apa tuan. Saya belajar di Azhar je dulu tuan-tuan. Ilmu tak tahu mana, datang nak kongsi lah. Malam ini nak cerita sikit tentang, nak kongsi tentang iman, Islam, pengertian dan falsafahnya tuan-tuan. Semua orang mengaku beriman. Semua orang boleh mengaku Islam. Iktiraf manusia dah, iktiraf dah. Mengucap je manusia pun kata dah beriman itu Islam itu. Aku dengar dia mengucap alhamdulillah. Tapi yang nak iktiraf betul siapa? Allah Taala. Manusia je yang iktiraf, Allah Taala tak iktiraf, tak jadi apa tuan-tuan. Kita mengaku beriman Islam depan orang, saya beriman, saya Islam. Tuhan kata betul ke beriman? Cuba aku uji tengok. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kamu tak semudah itu ngaku beriman sebelum datang ujian dari aku. Nanti dulu. Mengaku semua orang boleh mengaku. Sebab iman, Islam dan ihsan adalah asas dalam pembinaan Islam. Ketiga-tiga ni kena faham betul-betul. Kita faham apa maksud beriman, percaya. Mana datangnya iman, tu kita pening kepala. Takkan lahir-lahir langsung beriman. Apa bukti kita beriman? Mengucap 2 kalimah syahadah. Ya, mengucap 2 kalimah syahadah. Bila kita mengucap? Bila mula kita mengucap? Depan siapa saksi kita waktu kita mengucap itu? Tuan-tuan selalu tanya orang bukan Islam. Bila masuk Islam, kita tanya dia kan. Adalah satu India Muslim, Cina Muslim masuk Islam. Datang kat masjid tuan-tuan, tuan-tuan pun tanya, you baru masuk Islam ke? Saudara baru? Ya. Bila masuk? Sudah 1 bulan. Dekat mana masuk? Itu dekat Jabatan Agama. Depan siapa? Itu ustaz lah. Dia pun tunjuklah kad dia, kita pun tengok, oh sekian-sekian. Cuma dia tak tanya kita ya. Abang bila masuk? Apa nak jawab? Kita tanya dia, dia bagi tahu sebulan lepas masuk. Dia tanya kita, abang bila masuk pula? Lahir-lahir masuk lah. Itu Islam keturunan. Kalau kita kata beranak je lahir, sebab mak saya Islam, bapak saya Islam, saya lahir Islam lah. Itu Islam keturunan, Islam baka. Kata Nabi, la yabqa minal islami ismu. Tak kekal Islam tu melainkan cuma nama sahaja. Pasal itu hari ni banyak yang kata Islam sebenarnya dia tak open Islam. Dia orang Islam tapi perangainya tak macam orang Islam. Sebab dia pun tak faham apa itu Islam. Sebab dia tahu mak bapaknya Islam, dia. Sebab itu jangan tanya-tanya bila masuk Islam. Sekali dia tanya kita balik, kau bila masuk? Tak gagap gitu. Kita tanya dia, depan siapa masuk itu? Dekat Jabatan Agama. Abang depan siapa mengucap itu? Bila? Dah lupa pula dah kan? Depan betul ke depan bapak kita dengar, bapak kita panggil, mai sini. Kau berapa umur dah? 15. Duduk ni depan abah. Abah nak tanya kau ni. Kau nak agama apa ni? Islam ke apa? Nak Islam lah abah. Kalau nak Islam, buktikan sekarang ni, mengucap depan abah, abah nak dengar. Abah sebagai saksi. Mai mak duduk sini. Mak yang melahirkan ni. Besok mati, besok nak binkan ke mak ni. Mai sini duduk sini. Dengar anak kita nak mengucap ni. Ada buat lagu tu. Dia pun mengucap depan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada bagi tahu begitu. Lepas tu kita bercakap dengan dia. Sekarang kau dah Islam. Abah nak bagi tahu ni. Bila kau dah Islam, kau kena semayang. Kau kena puasa. Kau kena tutup aurat. Kau jangan buat ni. Kau tak boleh. Ada begitu. Ada. Fa abawahu, dia kata. Siapa yang Islamkan kita? Yang nak jadikan kita Islam siapa? Fa abawahu. Mak bapak kita ni nak cek, tengok ni. Bukan pandai-pandai, bukan suka-suka. Sebab itu bagi tempoh sampai 15 tahun akhir balik. Bukan tuan-tuan sesuka hati.
Islam bukan sesuka hati. Mak bapak aku Islam lah. Tapi tak semayang. Aurat tak tutup. Dedah aurat. Masya Allah. Sekarang ni lagi tak kenal tuan-tuan kadang-kadang kan. Cina kan Melayu dia ni pakai seluar pendek. Rambut perang. Melayu. Cina lah. Kau tengok putih tu. Melayu. Cina. Kau tengok budak umpan ni. Luar pendek. Rambut perang. Kau tengok dah tu. Duduk sebelah kita. Cakap Melayu dia. Ingat. Adik Melayu lah. Melayu. Ingat Cina dia. Melayu. Macam Cina dah. Tuan ni pernah jumpa tuan kan? Itu kat Batu Pahat, kalau kat Kuala Lumpur lagi tak kenal. Dengan vape dia, dengan minum arak dia kan. Dengan seluar pendek dia, dengan singlet dia. Dia ni nak tegur kangkuk Cina pula kan. Kok dia orang Sabah ke? Kristian ke? Pergi tengok. Tu yang kita biar tu kan. Tahu-tahu Melayu ke ni. Islam dek? Islam bang. Tengok orang kita jangan tengok luaran bang. Yang penting dalaman. Pandai pula dia. Kita jangan judge daripada kulit. Kita tengok dalam. Abang tak nampak dalam kau. Tapi dalam tu lah menggambarkan yang di luar ni gambar yang di dalam. Kalau dalam tu kata Nabi, iza saluhat jasadu kullu. Dia baik semua. Tapi yang kau buat ni tak baik. Dalam jadi tak baik lah ni. Cakap sekarang pandai. Kita jangan hukum orang di luar. Ni yang penting dalam. Mana pula kita tahu dalamnya. Tapi yang di luar kata Nabi menggambarkan yang di dalam. Allahu Akbar. Hari ni tuan-tuan yang kata Islam tu bertetu. Masya Allah tuan-tuan kan? Sebab tak betul-betul faham Islam ini. Tak betul-betul faham pengertian iman. Sehingga kan main ngaku. Kadang waktu nak nikah suruh mengucap pun tak tahu. Tuan-tuan. So dah ni khusus kan? Dah. Mengucap. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Mengucap. Dah tu. Mengucap. Astaghfirullahalazim. Mengucap. Mengucap lah tu. Nikah kan. Mengucap tu. Itu belum tanya yang lain tu. Belum tanya bab mandi lagi. Tu belum tanya bab baca Fatihah lagi. Dah nikah-nikah tengok-tengok Fatihah tak boleh baca, macam nak jadi imam. Saya kalau interview pengantin Fatihah dulu. Macam mana kamu nak bawa kereta, lesen tak ada. Ni lesen penting ni. Fatihah lesen penting kan. Anak kita perempuan nak suruh, kau tolong bawa anak aku ni. Tolong bawa anak aku jalan yang lurus. Kau bawa kereta ni elok-elok. Ni banyak ni selekoh ni, kau bawa elok-elok. Aku tak nak anak aku besok masuk gaung semua. Kau jaga. Jadi besok kau nak jadi imam, kau nak jadi pilot ni. Tuan-tuan nak bawa kereta pun ada lesen, nak bawa motor pun ada lesen tu. Ambil lesen punya susah, set parking lah, bukit lah, gaung semua dibawa ni. Dah, accident banyak agak kan. Ini anak kita perempuan. Kita sebagai wali dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kepada siapa kau serahkan anak hari itu? Pada orang yang tidak ada ilmu, yang tak beriman, yang tak Islam, kau serah dia buat apa? Saya tu tanya dulu, mai sini. Baca Fatihah. Kenapa cik? Kenapa pula tanya? Besok kau nak sembahyang? Sembahyang tak? Sembahyang cik. Baca Fatihah dulu. Cik nak dengar. Kan? Silat-silat bakal pak mentua Fatihah tak betul. Payah. Sama. Sudah. Kan? Baca. Dia pembaca kan. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Okey dulu. Betul. Kan? Boleh. Kau boleh nikah dengan anak aku.
Tapi tengok dulu kan, kalau sampai ujung tak betul pun. Syiratal ladzina ngam-ngamta alaihim. Ngam-ngam. Berat juga. Tapi maaf cakaplah, kadang-kadang orang Jawa-Jawa dulu dia payah nak sebut huruf Ain tu payah. Dia sebut siapa nama tuan? Jenal Ngabidin. Jenal panggilnya. Jenal Ngabidin. Dia tak boleh sebut Zainal Abidin, tak boleh. Dia sebut Jenal Ngabidin. Allah, Jenal Ngabidin. Susah. Itu dah dari kilang nak buat macam mana kan. Belajar puas dah, tapi dari kilangnya macam tu. Tapi sini tak ada lah. Sini ramai yang Jawa ni kan. Sebab kata pengusi tadi lah, Jawa kan. Tapi boleh sebut lah kan. Macam imam baca, boleh sebut lah kan. Kok dulu saya di Negeri Sembilan ada satu nama kampung Pacitan. Semua Jawa. Tapi Jawa dia bukan Jawa macam tuan-tuan ni. Jawa yang cakap langsung tak faham ni. Tapi saya datang nak ceramah, dia tak bagi saya jadi imam sebab saya orang luar. Dia jadi imam. Hari itu dia jadi imam. Allahu Akbar. Angkat kita pun baik punya imam ni kan. Sampai tang ayat tu, syiratal ladzina ngam-ngam. Ngam-ngam pun boleh lah, jangan kurang kan. Ngam-ngam tang alaihim. Sudah ni ngam-ngam. Tak ngam-ngam okey lagi. Kalau dia tak ngam, tak ngam habis. Allahu Akbar. Kan? Sini alhamdulillah. Tu saya katakan, ini tuan-tuan, bab Islam, bab iman bukan main-main. Pastikan dulu. Tuan-tuan. Sebab itu saya kalau panggil pengantin, mari duduk. Saya yang buka kelas, mari duduk sini. Baca. Macam mana baca ni? Kan? Fatihah ni rukun. Baca elok-elok. Sebut betul-betul. Besok kamu bini mengigau, besok dah lama kita nikah bang. Abang tak pernah sembahyang jadi imam saya. Asyik pergi masjid aja. Subuh ni jadi imam lah. Saya nak berimamkan abang. Apa guna abang jadi laki saya? Abang kan tak boleh jadi imam. Salahnya kau sekolah agama, abang sekolah biasa. Kau lah jadi imam, abang komat. Tak nyanyo kita. Tak kaharu kita. Abang komat, kau jadi imam. Sudah. Kan? Kau sekolah agama, kau orang Johor. Agama kuat. Abang orang Sembilan, sekolah menengah biasa. Kau lah jadi imam. Abang baca pun tak betul. Kan? Alam tara kaifa fa'ala rabb. Apa papa abang kata dia. Mamanya mana? Kan? Johor ni kan terkenal dulu agama kuat. Kalau berzanji maulid di Johor ni kuat. Saya belajar berzanji pun dengan orang Johor. Dan ibtadiul imla bismi zatil aliyah. Orang Johor dulu hebat. Kan? Saya sampai meninggal tapi tak pakai kitab kan. Ibtadiul imla bismi zatil aliyah. Masa tu muda lah, dah tua ni kurang lah sikit kan. Tuan-tuan pun sama lah. Muda dulu berdengung lah. Tua ni dengan mata tak nampak, pagar tak cukup, napas tak sampai, pagar pun dah macam ni lah. Tak boleh kan. Saya balik-balik daripada Mesir ajar berzanji orang kampung. Seorang kampung minta ajar ni. Datang lah kan. Hari pertama datang lah ramai kan. Lepas tu dia suruh saya baca. Saya pun baca lah. Dia kata tinggi ingat Ustaz. Yang pendek-pendek tak ada Ustaz. Merawi kan. Tak ada orang lah. Kalau marhaban dulu kan. Ya marhaban ya Umar marhaban anta syamsun anta badrun ya marhaban ya Umar marhaban. Tu dulu. Sekarang mana ada dah. Sekarang meraban yang ramai. Wah mencari mana datang. Cuma saya cakap dengan Tok Guru sebelum Tok Guru meninggal. Tok Guru saya kata saya nak berhentilah meraban ni. Kenapa? Sebab saya cari dalam kitab tak ada perkataan tu. Apa perkataan yang kau cari? Cari Yahoo tu tak ada.
Ya Umar marhaban. Mana Yahoo tu? Yahoo tu penyedap aja. Oh. Oh, tambah. Dia tak ada dalam kitab. Umpamanya kita ingat dalam kitab. Sebab belajar tak ada kitab. Tok guru, kamu baca. Rawi. Anggap sama, baca. Tak ada kitab kan. Jadi kita pun, kalau marhaban tu, tang Yahoo tu, kita pun syok je kan. Ya Umar marhaban. Wah, satu hari, kawan bagi kitab, Syekh. Kitab. Oh, jangan. Tok guru sebelah. Kita orang kanan tok guru lah kan. Orang kanan tok guru berjanji. Tok guru kata, ambil kitab. Kita pun ambil kan. Masa berhaban tengok. Mana Yahoo ni? Ya orang ni terjerit-jerit Yahoo ni mana? Ya Umar, mana Yahoo ni? Oh. Sampai habis kitab tak jumpa tu. Tolek tok guru. Tuan guru. Mana Yahoo? Yahoo apa? Tu yang Yahoo sebut-sebut ni. Itu penyedapnya. Oh. Okey. Itu dulu. Sekarang tak tahulah saya. Di Johor ni hebat berjanji dulu. So itu saya bulan Maulid ni, saya selalu di Johor. Johor Maulid sebulan. Berbunga mangga, berkambing bagai. So itu saya suka datang sini. Dia orang panggil kan, Ustaz, Maulid Ustaz kat Johor. Pagi, tengah hari, petang, kambing saja. Ada orang tak boleh makan kambing, saya boleh makan. Itu seronok tu. Tu Haji makan kambing. Saya tak boleh. Darah tinggi Ustaz. Oh, okey. Saya dah rendah. Belum. Cari orang yang tak kuat makan daging kambing. Kok cari rugilah kita kan. Kok yang sama-sama kuat rugilah kita belum sempat dia dah ambil dulu. Tuan-tuan tengok kan. Jadi tuan-tuan, bab iman, bab Islam bukan perkara main-main tuan-tuan. Tapi malam ni nak kongsilah tuan-tuan. Kitabnya kecil je tuan-tuan. Tapi yang kecil ni kalau kita kupas mau 7-8 tahun. Tuan-tuan je mengaji kitab besar-besar setahun ni. Saya ngaji kitab kecil-kecil ni dulu dengan tuan guru 7-8 tahun. Tanya tok guru marah lah. Bila nak habis tuan guru? Kau sibuk nak habis je. Orang nak faham kau nak habis. Besok habis tak faham nak buat apa? Macam kita lah kan. Kita pun kitab habis suruh ngajar tak boleh. Habis dah tuan. Tam dah tu Ustaz. Ui, tebal kita. Boleh lah. Faham ke? Tak adalah faham. Tapi khatam lah. Wah berat. Jadi kitab saya kecil tuan. Kitab ni bahas bab iman, bab Islam, bab ihsan. Iman ni daripada mana tuan-tuan? Takkan beranak-beranak beriman. Beranak-beranak langsung beriman ke? Iman ni mesti ada pancaran dia tuan-tuan. Apa maksud percaya? Takkan tuan-tuan tiba-tiba percaya je. Abang kalau saya cakap abang minat bola sepak lah contoh kan. Tiba-tiba saya datang ke Johor ni, bang, malam ni Johor lawan Selangor, kat Selangor bola sepak. Abang percaya ke? Ya ke Ustaz? Tak ada iklan pun. TV tak ada, radio tak ada, suara apa? Ya bang, malam ni Johor lawan Selangor. Ya betul Ustaz? Iya. Pukul apa Ustaz? 8.30. Mengarut lah Ustaz, mana ada iklan? Abang takkan percaya. Kan? Abang minat bola, nak balik je. Abang balik bang, bola 8.30 bang. Rugi bang, malam ni final. Ustaz mana ada Ustaz iklan? Ada bang. Abang percaya? Mampus abang takkan percaya je. Iman ni apa maksud percaya kan? Takkan cakap tiba-tiba percaya je. Takkan tiba-tiba tuan-tuan cakap orang percaya. Percaya tu mesti ada sebab. Abang pun cari bukti. Mana bukti Ustaz kita ada bola? Saya pun tunjuk tiket. Nah, bang tiket nampak 8.30. Main kat Masya Alam nampak. Ni, Johor lawan ni. RM30 tiket tau. Percaya tak? Dah ada tiket, percaya tak? Jadi percaya ni tuan-tuan mesti ada sumber dia. Macam lampu ni. Pasal apa dia percaya ni? Macam mana dia boleh dapat cahaya lampu ni? Dan petik je switch, pak, nyala lampu. Apa yang ada kat switch tu? Apa yang ada kat lampu tu? Ada elektrik. Okey, elektrik ada lah. Abang tekan, pak, tak nyala. Macam mana pula? Elektrik ada. Mentol lah rosak. Tukar alat mentol. Cek lagi. Tak hidup kat dia. Buka pula, ada dalam tu kan. Buka pula, ni terbakar kot. Tukar pula dah. Nak kaji ni, macam mana dia boleh nyala? Kaji punya kaji. Asal tak nyala? Wire okey.
Mentol dah tukar, dalam dah okey. Cuba tengok dekat Swiss tu. Tengok kat Swiss tu. Buka pula Swiss. Oh, dalam Swiss tu, dalam kotak tu ada benda macam ni duduk dia. Betul? Tekan ni, pak, dia melekat. Angkat ni, tak. Dia tak nyala. Bila membuka, abang tekan tengok, dia tak rapat. Oh, patut dah tak nyala. Dia tak kena. Buat balik, adjust bagi dia rapat, tekan. Oh, iman pun macam tu lah. Mesti ada punca dia. Mesti ada punca. Mana boleh tak datang punca iman? Ha? Tak faham? Okey, baik. Saya cakap terang. Itu contohlah saya bagi. Okey, iman ini dia ada pancaran dia. Dia ada hubung kait dia baru datang iman. Dia panggil pancaran hati dan budi. Apa dia hati? Apa dia budi? Hati yang disebut dalam Quran dia panggil qalbun. Budi dia sebut dalam Quran dia panggil akal. Hati dan akal dia mesti bergabung, tuan. Tuan Iman, Tuan Haji dapat maklumat. Terima ke terus? Dia tak terima, dia cuma masuk ke hati je. Kan? Tuan Haji terima, tapi Tuan Haji tak percaya. Tapi dah masuk dalam. Tapi tak percaya. Tuan Haji pun fikir. Timbul daripada akal nak tanya. Timbul daripada akal nak soal lah. Mana dapat tahu? Mana bukti? Apa dalil? Tuan Haji kajian. Dapatlah bukti, macam saya kata tadi, dah dapat bukti, Tuan Haji pas dekat hati. Bila pas dekat hati, dia cantum dua lah. Hati menerima sebab akal dah buat kajian. Betul lah benda yang dia cakap ni. Baru datang percaya. Kan? Okey. Dalam kitab ni, saya sebut tuan-tuan. Saya tu iman ni ada tingkatan dia. Iman kita ni paling bawah lah. Hakul yakin pun tak lepas. Hakul yakin memang tak lepas tu. Ainul yakin tu kadang-kadang. Kan? Saya kupas satu. Tapi masa tak mengizinkan sampai habis lah tuan-tuan. Kalau nak kupas ni, dia makan masa. Lama lah. Tapi waktu sekarang ni SOP, kita kena patuh lah. Ini tuan-tuan dah dapat, Alhamdulillah lah. Selangor dah tutup balik kan. Jadi kena ikutlah SOP ni, jangan main-main. Sekejap lagi dia buat, tutup dan sebagainya, rugilah kita. Tak apalah, kalau tak habis pun nantilah bila-bila next month kita datang, kita kupas betul-betul bagi faham. Ramai yang tak faham tuan-tuan. Orang tahu apa makna iman, percaya. Rukun iman orang tahu. Okey. Iman atau yakin ini ialah pancaran hati dan budi. Hati ini mengikut istilah Al-Quran dia panggil qalbun. Qalbun ini ialah perkara yang diciptakan oleh Allah sebagai suatu perkara yang dipanggil latifah rabbaniyah. Apa dia latifah rabbaniyah? Suatu yang seni, yang halus, yang orang lain tak tahu. Itu tempat tilikan Allah, itu tempat rahsia Allah antara hamba dengan dia. Orang lain tak tahu hati Tuan Haji, tak tahu. Sebab itu kita tak boleh tahu ikhlas ke tak ni, tak boleh tahu. Ikhlas antara dia dengan Tuhan. Macam tak ikhlas je Haji, itu kau kata, itu rahsia aku dengan Tuhan. Bila Tuhan nak buka, wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Nanti akan buka benda tu. Bila? Nanti. Malaikat yang tukang tulis amal ibadat kita pun dia tak tahu kita ikhlas ke tidak. Dia tulis sembahyang, baik. Puasa, cantik. Tutup, bagus. Pergi mengaji, bagus. Semua dia tulis. Yang bagus dia cantik ni. Apa yang dalam kita dia tak tahu. Kau duduk ni yang malaikat. Aku suruh kerja tulis tu ya. Itu dia panggil latifah rabbaniyah. Sebab itu orang rumah kita pun tak tahu hati kita. Saya tahulah hati awak tu bohong. Mana dia tahunya hati kita? Dah kahwin lama, Ustaz takkan tak tahu hati dia. Hati budi dia saya dah kenal. Bohong. Dah kenal hati budi Ustaz. Saya nikah dengan bini saya tu 30 tahun dah Ustaz. Bohong kalau dia tahu hati budi. Malaikat pun tak tahu, tiba-tiba dia tahu. Mana dia tahunya? Itu sebab dia panggil latifah rabbaniyah. Suatu perkara yang seni, yang sangat halus, yang dimiliki oleh Allah, tempat tilikan Allah. Pasal itu Tuhan kata, itu tempat tilikan aku. Yang kamu kena jaga dia baik-baik.
Kamu jangan sibuk duduk tempat tilikan manusia je. Hidung tak cantik, buat orang nak tengok. Mata tak cantik, buat orang nak tengok. Muka tak cantik, buat orang nak tengok kan. Yang tu tak cantik, Tuhan nak tengok, kita tak jaga. Tu cerita berarti nanti lu. Tadi saya dah kupas dekat pusat pengajian Kiai Suhaili berarti ni. Dia pening ke tuan. Kita senang sungguh. Ikhlas tuan. Ikhlas lah. Takkan tak ikhlas. Kan? Suruh bini buat air. Bini tengah tengok TV kan. Syok-syok tengah tengok cerita Hindustan. Kita pun sama. Pergi goreng. Pergi buat kopi. Allah. Orang nak tengok TV. Kejap lah. Pergi goreng kejap. Dia pun takut derhaka. Pergi dia buat air kan. Kopi. Kita minta segelas. Terteko buat. Selalu kacau tu Haji sikit je. Hari tu sampai ke tengah rumah dengar. Nah, minum. Awak ni ikhlas ke tak? Ikhlas lah. Takkan tak ikhlas? Untuk laki kan? Macam tak ikhlas je. Awak je kata macam, saya ikhlas. Mana? Betul ke? Kita tak boleh tuduh dia tak ikhlas. Macam tuan-tuan lah, kena tahan polis kan. Kita malah banyak cakap kan, tak pakai tali pinggang, malah nak cakap banyak kan. Jadi kita pun, alamak, aku nak cepat, polis ni tahan pula. Aduh. Cik, lesen? Nasi. Tahu salah apa? Tak pakai tali pinggang. Tu macam mana ni? Dia nanya kita, lesen dah ambil, IC dah ambil kan. Dia nanya kita lah, ni macam mana ni tuan? Tak maaf lah cik. Yalah, tapi ni salah lah kan. Kok saman banyak ni kan. Tolong cik, minta maaf lah, saya bukan tak nak pakai, sekejap tadi. Memanglah boleh tolong kan, tapi nak ke mana ni? Dia tanya lagi kan. Lepas dia pusing kereta kita kan. Dia tak saman lagi, dia pusing, tengok nombor, tengok road tag. Dia bukan tengok sangat road tag tu, dia tengok kita. Ada keluar ke tak? Tapi bukan semua lah kan, ada seorang dua lah bangai gitu kan. Dia pusing tu nak sebaik apa? Tadi tak nampak, tadi tu kok pusing tadi sini kok nampak lah kan. Dia nampak keluar beg duit, nampak ni. Pusing. Dia datang ke tingkap. Ni macam mana ni cik? Tak maaf lah cik apa semua. Tolonglah cik apa semua. Saya bukan tak nak tolong, saya pun boleh minum, belum makan lagi. Pukul apa tengah hari. Cik pergilah makan dulu. Nak makan pun ada duit juga. Dia dah hin dah. Makan pun nak ada duit tak ada. Kita pun malas ambil kan. Tengok dia dua orang kan, 20 lah. Pasal dia nahan telefon macam ni lah. Dua. Kalau ni seorang ni. Kalau ni 4, kos ni 5 ingat lah. Saya biasalah, saya pernah kena tu, saya tahu. Tapi dia orang tak lihat saman saya kata, saya nak bagi duit memang tak ada lah tu, minta maaf lah. Haram makan ni, bagi anak bini makan. Oh ustaz ke? Yo ni kad saya. Ke jalan Asad. Ustaz pakai. Selalu polis tak tahan lah. Saya jarang dia nahan saya lah kan. Dia nampak pun dia senyum je. Saya pun pakai, tak pernah tak pakai lah insya-Allah. Kita pun ulu lah 20. Dia pun bagi buku kan. Macam nak sign lah. Tak lah tu. Kan. Ikhlas kena je lah. Dia bagi IC tu kan. Ikhlas kena. Ikhlas. Ngaku lah kita takkan. Takkan ngaku. Boleh saman je kan. Bagi. Kita pun okay, pakai tali pinggang lah. Dia bagi IC. Kita pun naik cermin dalam kereta kan. Pemakan lah duit haram. Tadi kau kata ikhlas. Itu mulutnya. Jangan ditanya sebab hati tak ada siapa yang tahu. Pedulilah. Jangan ditanya. Sebab itu Tuhan Nabi kata, hati ini perkara yang sangat halus. Dia macam kotak hitam dalam kapal terbang tau. Kotak hitam dalam kapal terbang tu siapa yang tahu? Meletup kapal terbang tu. Tak ada seorang pun tahu. Dia cari kotak hitam tu. Bukan dia cari kita pun. Kita tu sebagai jambatan dia nak dapatkan kotak hitam tu. Cari-cari jumpa mayat terapung. Sini ni. Cari berapa nautika tu. Kawasan ni cari kotak hitam tu. Bukan cari orang, cari kotak hitam tu. Orang tak penting dah mati nak apa. Cari kan. Jumpa. Jumpa dia ambil lah, pungut dah kita ni. Kotak hitam tu ada rahsia. Dia bawa balik. Dia siasat dalam tu. Dia je yang tahu. Apa kau sembang, apa kau cakap. Besok Allah Ta'ala ambil benda tu, mai sini. Wa husnina ma fis sudur. Aku nak buka rahsia ni. Yang selama dia hidup ni,
Yang kau kata dia semayang, dia poso, dia pergi haji, pergi umrah 10 kali ni, buka sekarang. Buka. Dia buka semak tu yang takut tu. Dia buka tu yang takut. Rupanya la ilaha, aku semayang dulu pasal Pak Mentua. Aku baca Quran dulu pun pasal nak tunjuk kat Mentua. Aku pergi umrah dulu nak tunjuk aku kaya. Lah, kau buat bukan kerana Allah Ta'ala rupanya. Kau buat semua kerana orang ni. Tu hati. Okey, satu bab. Dia panggil latifah rabbaniyah. Satu bab lagi ialah sementara budi ialah akal. Akal ni pun seorang pun tak boleh baca kita, bang. Orang rumah pun tak boleh baca, kita pun tak boleh baca dia pun tak boleh baca kita. Walaupun dah bertahun nikah. Abang duduk-duduk, abang teka dia. Aku rasa kan kau fikir nak masak asam pedas hari ni. Tak ada lah. Saya fikir tak nak masak hari ni. Tak boleh tahu apa dia fikir. Pun sebohong. Taji. Tak ada siapa boleh tahu akal kita. Ini rahsia Allah. Latifah Rabbaniyah dia panggil. Dua-dua ini rahsia milik Allah yang sangat halus kejadian dia. Satu, akal ni penting. Menilai manusia dengan binatang. Akal. Bukan otak, akal. Ada manusia berotak tapi tak berakal. Tuan-tuan ingat semua orang berotak ada akal. Kan? Akal ni penting. Pasal itu dia sebut budi. Dia tak sebut otak. Lembu ada otak. Otak lembu. Tuan-tuan suka makan. Azan dulu tuan. Nak azan dulu ke? Azan dulu lah tuan. Saat orang nak semayang apa semua. Tuan-tuan tak apalah di masjid, yang di rumah tu mungkin standby nak pergi kerja, nak semayang. Orang masjid tak azan ni, tak apa tak azan ni, aku nak semayang, dah masuk ke belum? Saat dia datang masjid, mengamuk lah dia. Azan dulu. Tersambung sikit tuan. Sikit tuan. Tuan-tuan nanti bagi isyarat kat saya. Kalau nak suruh tutup, bagi isyarat kat saya. Sebab saya tak tahu sangat tuan. Yang saya kan nak berhenti awal je kan. Tuan-tuan lah kadang-kadang. Apa ni Ustaz? Panggil Ustaz nak berhenti awal kan. Tuan-tuan bagi tahu sikit, bagi isyarat. Saya biasa orang bagi isyarat tuan.
Kalau KKL seorang bagi syarat kat saya. Sama ada keluar teh ke, orang buat teh tu dah keluar kan. Dia bawa air selut. Nak nunjukkan ustaz, teh dah siap. Bounty lah, apa lagi kan. Ustaz KP. Saya mau macam tu. Pasal tu pintu cermin ni bagus dekat masjid. Kan? Sebab dia buat kat dapur, dia nak hantar tu air tu dia lalu. Ustaz, air dah siap. Apa lagi? Bounty lah. Kan? Kalau tak ada jemaah yang daripada belakang, mana faham lah, waktu dah habis. Sebab saya tak tahu, saya kalau dapat mic ni tak mau berhenti bercakap. Ya, nak cakap, ya. Kadang tidur pun cakap tuan. Ngigau. Kan? Jadi tuan-tuan, akal ini anugerah Allah. Membezakan manusia dengan binatang. Bukan otak tuan-tuan, akal. Sebab itu ada orang berotak tapi tak berakal. Boleh campak anak, boleh bunuh anak, boleh tumbuk orang tua, kan? Boleh pukul mak, boleh bunuh. Dia akal tak ada, otak ada. Dia ni tak berakal ke apa? Mak dia dipukul ni, tak berakal. Dia ni tak berotak ke ada? Otak ada. Tak ada. Akal tak ada. Yang dia panggil gila. Jadi tuan-tuan, dua-dua ini dua-dua ini rahsia milik Allah. Cumanya dia ada sasaran yang berbeza. Apa dia yang berbeza ni? Hati ialah sasarannya alam ghaib. Dia terima je maklumat. Masuk ya. Kan? Dia nak buat kajian memang tak ada lah, tunggu dulu. Akal yang buat kajian ni. Akal yang keluarkan soalan demi soalan, soalan demi soalan sehingga bang, ada rimau kat sini bang, rimau ni. Mana ada? Ada bang. Asal? Mes ni. Abang tengok ni tapak harimau ni bang. Akal buat kajian tu. Tu sebab dalam hukum tauhid ada tak hukum akal? Ada hukum akal. Akal buat kajian. Bila akal buat kajian, ya ke tapak harimau. Ya bang, ni anak dia ni. Kalau dah ada anak ni bang, mesti ada bapak ibu dia ni. Bahaya ni bang. Akal buat kajian, serah dekat hati. Percaya tak kita lepas tu? Iyalah, memang ada harimau ni. Ustaz, tengok tapak dia ni, tapak harimau. Kajian kan? Ni. Okey. So itu alam ghaib lain. Hati ini dia terima. Akal ni dia menganalisa. So itu hanya orang yang berakal saja yang boleh menganalisa, bukan orang berotak. Ada akal dia boleh buat analisa lah, buat kajian. Bila dia cantum dua ni, dia serah kat hati, akal dah buat kajian. Apabila dia terima je, akal menganalisa kebenaran. Bila ditemu kebenaran itu, maka timbullah keyakinan, timbullah iman. Tu baru dapat iman. Timbul yakin. Yakin itulah dia katakan iman. Kita kaji bab Allah Ta'ala. Allah ni wujud, qidam, baqa, semua lah. Kita tak sampai tahap yakin kita. Sebab kajian kita tak menyeluruh. Sebab itu bila lambat je dapat duit, gaji, kita menung. Bulan ni mampu gaji, tak ada. Mana Allah? Ini PKP ni mampu kita tak makan. 5 bulan je nak makan apa? Mana Allah? Sebab kajian kita tak mendalam mengenai ilmu tauhid. Dia tak sampai tahap hakul yaqin. Tak sampai hak tu ya, bukan benda lain. Nak lalu kat kubur pukul 1 pagi, gerun, meremang bulu tengkuk. Seorang pula tu lang gelap. Malam Jumaat pula tu 10 kali fikir kita kan. Nak lalu ke tak nak lalu. Kubur ni je. Dah pernah orang jumpa ni. Jangan kau ditumpang ke mampu. Tapi kita yang cakap tak ada siapa boleh memudarat melainkan dengan Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh bermanfaat kan? Kita mengaji bab tu. Sebab pengalaman saya mengajar 21 tahun. Tahun 96. Saya balik sedang ngajar. Ambil mufti, kebenaran daripada mufti suruh ngajar, ganti mufti, saya ngajar.
Saya lalu tuan-tuan naik motor, bukan naik kereta. Zaman tu naik motor Honda C70 yang lampu nyala tak nyala itu. Isi minyak RM2 dah penuh. Lampu belakang nyala tak nyala, lampu depan nyala tak nyala. Lalu lah lorong hutan bagai semua kan. Bila nak ngajar, orang tua-tua dulu ngajar tuan-tuan. Kita muda kan. Ngajar nak balik dah lambat dah tu, pukul 11 baru balik. Tanya macam-macam. Ya. Nak balik jauh kan. Ustaz nak balik. Balik jauh ni Ustaz, malam ni Ustaz, gelap ni kan. Dah tahu kau gelap tadi kau tanya banyak kan. Gelap ni. Tak payah balik Ustaz, tidurlah. Tak boleh, saya besok saya ada kuliah lagi. Ustaz nak balik kan? Balik, hati-hati Ustaz, dah banyak orang jumpa, dah ditakut pula kita. Kita akan takut. Orang tua-tua ni pun betul gak akal kan. Kau dah tak nak suruh aku balik, lepas tu kau takut-takutkan aku kan. Tapi kita ngajar tauhid kan. Ngajar tauhid mestilah kemas sikit lah kan. Tauhid, kitab tauhid dalam bakul motu. Tahanlah, mesti tahan Haji. Kau tak digelak kau orang. Bukan ngajar tauhid, dia ngajar kita, dia pun takut. Balik. Saya ngajar kalau pilih naik motor balik ke Barisan. Motor. Makan macam sekarang naik kereta kan. Motor kan. Bila nak balik Bukit Putus ni kalau pilih tu jalan macam ni kan. Atas tu ada dia tokong Cina tu. Memang selalu orang jumpa situ kan. Saya kata lantak lah, jumpa ke apa ke. Yang penting aku tahu kau tak boleh mudaratkan aku. Kan, kau nak tumpang ke, tumpang. 3 kali dia tumpang saya tuan-tuan. Berat motor tak jalan-jalan kan. Lantak lah, kau nak numpang lah. Kau jangan usik aku. Aku pun tahu kau tak boleh usik aku. Kan. Tetapi gerun tu ada lah. Cuma kita ni ngaji tauhid, kau tak boleh cekik aku. Belum ada ke orang mati cekik kat hantu, belum ada. Bohong. Kenapa mati? Cekik kat hantu, bohong. Hantu mana, setan mana boleh? Mana ada jasad? Dia tepuk pun tak berbunyi. Kita dia nak cekik je lah. Yelah Ustaz, jangan sombong Ustaz, jangan takbur Ustaz. Ni tuan-tuan sebenarnya tak percaya Tuhan. Percaya tak ni? Percaya Tuhan lah. Dah tua-tua ni mungkinlah berani kot. Tapi kalau yang muda-muda ni 10 kali fikir. Ada jalan jauh, ada jalan kubur kan. Kubur dekat tu tapi ada jalan tak ada kubur, pergi pusing sana. Agak-agak nak ikut mana tu? Tanya yang muda lah. Mana Jumaat ni pukul 1 pagi jalan kaki. Jujur-jujur bang, ni masjid ni. Lalu mana? Lalu jauh ke lalu dekat kubur tu? Tuan Haji tak apa lah. Dia kata aku pun dah tua. Tak ada apa nak takut. Aku pun nak ke sini juga gitu. Dia lalulah tengah kubur tu. Yang macam muda-muda ni bang. Confirm bang lalu jauh bang kan. Jauh pun jauh lah, lentak lah kan. Nak pergi masjid pun keranda duduk depan pun takut. Dah habis ke semua? Dah habis dah. Ya ke dah habis? Dah. Rupanya keranda ke depan tu diletak ke orang. Tak disimpan. Takut macam mana percaya dengan Tuhan. Tak apa. Malam ni tapi dah habis. Ada sikit lagi. Boleh boleh tak apa. Jadi tuan-tuan ni macam syok dia dengar benda ni kan. Dia macam syok dia dengar. Jadi tuan-tuan, tapi sebab saya punya jemaah pun ada, Tuan Haji Muri pun ada tu, saya tengok tu Ustaz Fakrul pun ada, ramai dia tahu saya punya kuliah, dia ikut lah. Haji Muri ni rajin ikut saya. Tapi tuan-tuan tak apa, kalau tak habis pun rakaman ni ada, minta ke Abali ni, tuan-tuan kena Abali ni minta ke dia rakaman saya mengenai bab ni. Bab ni panjang lebar tuan, saya kupas bertahun dulu saya kupas benda ni nak bagi faham. Dia kata bila dah yakin, dah percaya, kombinasi hati dengan budi ni, namun begitu dia mesti ada sifat dia untuk percaya ni. Ada sifat dia dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Kena ada ilmu lah. Dia bukan main percaya je, mesti ada ilmu dulu. Kena mengaji. Itu yang tuan-tuan datang mengaji tu. Nak baca lah betul-betul, faham betul-betul. Jadi bila dah ada iman, dah percaya, tapi iman tu dia ada tingkatan dia. Ada tadika, lepas tu naik ni dah satu kan. Ada lah. Kita ni kita tengoklah nanti, kita ni tadika ke dah satu ke, universiti ke, atau tak ada langsung, belum sekolah lagi. Takut kita belum sekolah lagi. Okey.
Maka tingkatan keyakinan itu dia kata terikat dengan pengaruh dia. Apa pengaruh dia? Pengaruh ilmu pengetahuan tadi. Sejauh mana kita mendalami, mengkaji benda itu sehingga datang betul-betul keyakinan, selagi itulah itu yang dikehendaki. Sebab itu mengaji ni dia tak boleh berhenti. Mim mahdi ilal lahdi. Dia kena mengaji terus untuk nak dapatkan benda tu meresap dalam hati kita, bagi faham betul-betul. Kaji sampai faham. Oh, ni yang Tuhan nak kat kita. Inilah. Apa dia tingkatan dia? Pertama, tingkatan keyakinan itu dia ada 3. Satu, dia panggil ilmu yakin. Ada ilmu baru tuan-tuan yakin. Tuan-tuan nak buat kursi ada ilmu. Yakin tak buat kursi ni? Confident tak? Dan istilah bahasa orang putih dia lah. Confident tak nak buat kursi? Confident lah. Sebab ada ilmu nak buat. Kita ada alat, kita semua lengkap lah. Kita pun confident. Kau ni macam confidentnya nak buat kursi ni. Tengok orang lah Syekh belajar buat kursi ni pun 10 tahun tu. Sambil lelap pun aku boleh buat tu. Yakin kan? Sebab dia ada ilmu. Dia ada ilmu, dia yakin lah. Tuan-tuan nak ibadat, tuan-tuan nak jadi imam, yakin jadi imam? Yakin. Pasal ilmu ada. Tuan-tuan nak jadi imam, ilmu tak ada. Yakin? Confident? Tak confident tuan. Saya nak datang sini nak cakap depan tuan-tuan ni, ingat. Weh tuan-tuan, nak yakin ni bukan senang tuan. Tengok kitab tu, tengok ni, tengok. Okey, boleh datang. Yakin kan. Kita pun nak ceramah, nak ngajar orang pun confident kan. Sebab ini boleh akalkan ni kan. Contoh lah kan. Tapi tak adalah saya ngakal tu. Ni contoh lah kan. Ini boleh makan lah ni kan. Sebab ada yang tak boleh makan juga tuan-tuan, jangan main. Kadang-kadang dia nipu kita, bukan kita nipu dia. Dia masjid beli kitab besar-besar semua tahu semua. Allah, ini hebat-hebat ni. Nak masuk. Kita ngajar kitab Safinatun Najah fi ilmi fiqh Tabalniya kan. Dia dah pakai kitab besar-besar. Oh, dah nak ni kan. Tengok pula semua hebat-hebat, sorban, jubah. Ni kan. Macam imam lah kan. Nak jadi imam, tiba-tiba belakang tu ada pula Syekh Hafiz lagi. Menggigil tuan-tuan jadi imam. Tiba-tiba lah yang belakang tu Syekh berdahim dah ada. Sudah. Ni biar betul Syekh ni kan. Habis sembahyang dia tepuk kita tuan imam kan. Berpeluh terus. Macam tadilah saya pergi tempat Kiai Suhaili kan. Nak cakap ni Kiai ni depan ni. Jangan buat pasal. Kan? Berdebar juga. Tapi duk kata Kiai pun Kiai lah. Boleh kot salah dia tolonglah tegur kan. Apa masalah? Itulah guna Kiai kan. Takut. Itu saya nak cakap ni, saya tengok orang dulu tuan-tuan. Ni ada tak yang, tapi tengok ni semua boleh makan lah. Sombong lain macam Ustaz cakap. Tak. Contoh lah kan. Kalau ada orang yang depan ni Syekh ni takut tuan-tuan kan. Saya kalau ada menteri agama depan ni pun bundur saya tuan-tuan kan. Walaupun kawan menteri agama tu dulu kawan tuan-tuan. So jadi menteri agama dulu kawan baik tuan-tuan, kawan baik. Saya ngajar tempat dia, surau tempat dia tu. Tuan-tuan Dr. Zul. Tapi dia orang alim, dia hebat, ilmu tinggi kan. Kita nak mencakap ni, ya Allah, dengan tawaduknya dia, dengan ilmunya dia, nak cakap ni bukan main-main tuan-tuan. Walaupun tu kawan kita, tapi ilmu tinggi, Masya Allah. Takut nak cakap, silap cakap kerang, Masya Allah. Ni bukan label kita ni alim ulama hebat ni. Tapi ada juga orang yang tak faham agama, kutuk dia. Tu saya heran tu. Yang tak faham alik bata pun berani ngetu dia. Kau alik bata pun tak nak betul sebut. Nak komen dia kan. Kita orang yang ada sikit-sikit ni pun takut tuan, hormat. Ya Allah, tawaduknya dengan ilmu dia, hebatnya, segala kitab dia baca. Bukan cakap Melayu, cakap Arab tuan-tuan, fasih. Kita cakap Melayu pempelat. Jangan main. Menteri agama tu dulu lah. Sebelum dia jadi mufti, sebelum jadi menteri tu, sama lah mengajar. Dia ngajar kat universiti, lepas tu ngajar kat masjid, sama kawan.
Tapi kalau saya jumpa dia kenal lah lagi kan. Cuma tak boleh lah macam Ustaz, okey, tak boleh lah sebab dia menteri kan. Kita kenalah hormat dia kan. Dia menteri, tapi dia tak kisah pun. Orang tawaduk dengan ilmu, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, ilmu yakin, nak ada ilmu, kita kena mengaji lah. Ni yang tuan-tuan datang mengaji. Cari guru semua, cari. Tapi di Batu Pahat ni alhamdulillah, kuliah berlambat-lambat tuan. Saya tengok kat masjid surau berlambat hari ni kuliah. Nak tak nak je kita pergi. Tapi yang datang masjid surau orang tu je lah. Sayang tuan-tuan. Ya Allah. Sini gudang tuan-tuan. Kira lubuk ilmu. Batu Pahat ni saya tengok. Lubuk tuan-tuan. Mana masjid surau semua kuliah. Masya Allah. Tapi yang datang semua lutut nak tanggal. Tak-tak yang datang. Yang muda-mudanya Allah jauh sangat. La ilaha illallah. Kan? Saya tengok, saya duduk di Batu Pahat beberapa hari dah. Allahu Akbar. Tengok jadual kuliah dia orang. Syekh ini, ustaz ini, ustaz ini. La ilaha illallah. Berlambaknya majlis ilmu. Beruntung. Pasal itulah bila majlis ilmu ni banyak rahmat Allah turun. Saya tu Covid pun tak ada tuan. Alhamdulillah. Diangkat oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok tak perasan tak? Bila majlis ilmu banyak, orang di masjid ramai berdoa, Allah angkat ni. Ini kekasih aku, hamba-hamba aku yang duduk dalam rahmat aku. Allah Ta'ala, malaikat hafazah, jaga hamba aku ni. Tuan-tuan tengok kesan dia. Bukanlah di sana tak ada tuan-tuan. Ada tapi Allahu Akbar. Banyak sangat tanya. Ustaz siapa? Ustaz ni keras sangat ustaz tu. Yang lembut tak ada. Panggil lah yang lembut lah. Panggil lembut. Siapa ustaz tu? Ustaz ni lembut sangat, suara orang tak dengar. Gila. Panggil yang okey sikit. Kita panggil ustaz ni. Ustaz ni okey, ustaz ni okey. Panggil ustaz tu. Alah, ustaz ni serius sangat. Lawak langsung tak ada. Boring lah. Panggil lawak sikit. Lawak pula dah. Panggil lawak pula dah. Dah ni macam raja lawak. Tak ada ustaz lain ke? Ustaz lain dah. Panggil yang muda. Ni ustaz ni muda best ni, ustaz ni muda. Alah, muda sangat, tak yakin lah, tak confident lah ustaz ni. Yang tua sikit tak ada ke? Panggil lah yang tua. Alah, tua sangat. Panggil lah yang muda. Ish, banyak sangat songil kau. Kau nak mengaji ke tak nak? Kan? Tapi alhamdulillah di Batu Pahat kan. Alhamdulillah. Ustaz-ustaz, macam-macam jenis ustaz saya tengok. Saya tengoklah rakaman Abali ni, dalam video dia. Ya Allah, ya Tuhan. Macam-macam kiai ada, habib ada, ustaz ni, tuan syekh ini. Masya Allah. Masya Allah, dahsyat. Kan? Saya tengok di area Parit Raja ni kan. Masya Allah, macam lubuk ilmu. Saya cakap dengan Bali waktu nak datang ni. Saya ingat dah saya nak duduk Batu Pahat lah. Lajak sikit lah Bali tu duduk. Sebab kuliah terlalu banyak kat sini. Terlalu banyak tuan. Masya Allah. Tapi bila saya datang tengok, alamak, ni semua lutut nak tangga. Ulali nak tercabut ni. Pinggang dah longgar. Tu yang cari dinding. Nak salahkan tuan-tuan tak boleh. Sebab nak salah tak boleh sebab tuan-tuan ini pun alhamdulillah. Alhamdulillah dia datang kan. Kalau dia belunjuk depan TV langsung tak guna. Dinding dengan tiang okey lagi lah. Daripada dinding kat rumah, apa tak datang surau ji masjid. Ustaz tu lah menyampah aku. Semua tak kena, nyanda tak boleh. Kalau aku sandar depan TV ni, TV pun tak kata apa kat aku. Lagi. Alhamdulillah tengok ni. Enak tu. Tuan-tuan, ustaz ni selamba je nak ngatur. Bukan ngatur. Kan ustaz ni jangan panggil lah ngarut, sakit telinga aku dengar. Bukan sakit telinga, sakit hati. Tuan-tuan tu kan. Allahu Akbar. Beruntung tuan-tuan rahmat Allah turun. Kan? Tadi Kiai Suhaili cakap, dia kata apa? Orang yang datang tetamu ni, dia kata apa? Datang bawa rezeki, bawa rahmah Allah. Tu Kiai Suhaili. Kan? Jaga dia kata. Orang yang datang ini kita mulia. Pasal itu Nabi suruh fal yukrim dhaifahu. Muliakan tetamu. Sebab dia bawa rahmat bagi kamu. Allah. Kan? Jadi tuan-tuan alhamdulillah malam ini Masya Allah
Sonok datang sini tuan-tuan. Pertama kali masuk sonok kan. Alhamdulillah. InsyaAllah lah, kalau panggil lagi, kalau tak panggil tak adalah. Kalau panggil sampai insyaAllah, yang risau. Kontak dia Bali ni Haji Muri. Haji Muri tu pun dia salah seorang daripada yang menghubungi saya selalulah. Ustaz, datang Batu Pahat, mana tempat? Ustaz nak tempat ke? Dia tolong cari, dia tolong masukkan. Ada lagi satu kakak ni pun macam tu juga. Alhamdulillah ada 3-4 orang yang ngatur kuliah saya di Batu Pahat ni. Tapi bukanlah selalu sangat saya datang sini. Nanti orang rumah kata lain macam awak ni. Batu Pahat je ni, awak ada seorang lagi sana ke apa? Dah gagap jawab. Bukan takut bini. Tak, saya tu tak takut bini kan. Tak ada masalah dengan bini. Tapi bini tu menakutkan, tu je. Menakutkan tuan-tuan kan. Tauhid tu, bini takut. Tu besok macam mana nak jawab depan Tuhan ni? Aku suruh nikah 2, 3, kau bini kau takut. Kau kata takut kat aku. Macam mana tuan-tuan nak jawab macam ni? Tuan-tuan lah. Habis ustaz, samalah. Kan? Satu, ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Nak tengok dengan mata kepala dulu, baru timbul yakin. Tengok betul-betul. Macam orang aksiden. Ada orang aksiden tadi. Mati. Kau tengok ke? Aku tengoklah depan aku. Aku yang buka mayat tu. Aku yang tutup. Patutlah. Tu, orang nak kata apa pun. Betul kau tengok. Aku tengoklah mayat tu Cina. Aku tahulah. Dia langgar lori tu tadi depan aku. Aku turun. Yakin kita sebab kita tengok. Ini main tinjau dalam kereta yang aksiden. Mati. Terlentang tengok tu. Dia pun sampai depan tu cerita, ada aksiden, mati tu. Ya ke mati? Mati. Terlentang dia, aku tengok. Kau turun ke? Aku tak turun lah. Padahal nanya kita tu, dia turun. Dia tanya, ya ke bang? Iya. Aku tengok Cina tadi tu, putih. Ya ke Cina bang? Iya. Abang nampak ke? Nampak. Abang turun ke? Tak turun lah, tapi aku nampak. Orang pun sergah dia. Mana pula mati bang? Dia terbaring situ ya. Nunggu ambulan, hidup lagi. Kau mana tahu? Saya yang nolong dia tadi. Kau nolong. Tu aku tak tahulah. Ada mula dia. Dia dah mula dah belah bagi. Dia dah mula dah. Kau nolong tadi? Aku tak adalah nolong. Aku tang kereta je. Ni, ainul yakin. Tengok. Mana yang ketiga? Hakul yakin. Ni sampai satu tahap tak ada belah bagi punya. Ini para wali-wali Allah ni. Tak kisah tuan-tuan. Tak ada apa yang dia risau, yang hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Tak ada siapa-siapa dalam kehidupan aku hari ini melainkan Allah. Tak ada siapa dalam hati aku melainkan dia. Ni. Ini yang susah ni kan. Ini bila akan datang. Kita sambung di lain waktu. Mudah-mudahan. Sebab hari pun dah 8.30. Cukup takat tu. InsyaAllah kita sambung lagi nanti perbicaraan. Ini belum ucap 2 kalimah syahadah lagi. Belum. Syahadah pun belum masuk lagi. Bila nak masuk? Next month lah, kata Tuan Jidri. Cakap orang putih malam ni. Next month. Bulan akan datang. InsyaAllah lah kalau panggil. Nanti tuan-tuan hubungilah. Saya boleh datang selalu sini. Adalah alasan datang sini. Orang rumah pun tak ada lah risau. Kau tak percaya? Nampak ni Haji ni telefon. Bukan orang umpan telefon. Kadang orang rumah tanya juga, tentang awak pakat ngaji tu. Gagap juga jawab. Jadi tuan-tuan cukup setakat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mohon maaf sekali terkasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Tapi walau bagaimanapun tuan-tuan, di luar sana tu ada barang-barang jualan lah untuk tahfiz kami. Ada saya bawa ubat sarap. Tuan-tuan yang sakit lutut, sakit pinggang ni, ubat sarap saya lain macam sikit. Ramai yang dah makan dekat Johor ni, semua cari saya balik. Herba lah, bukan ubat, dia herba. Dan macam-macam lah. Tuan-tuan nak ikan masin, nak telur asin, semua ada masin punya. Ikan apa? Ikan pekasam. Ustaz ni biar betul ya. Untuk tahfizkan ni lah. Minum madu. Nak bermadu tak berani, minum madu je lah. Dan juga siapa ingin menyumbang untuk tahfiz kami, Madrasah Tahfiz Nurul Huda, ini di nombor 1 Jalan Sulam 1914 Seksyen 19 Shah Alam. Sebab ni PKPB, sebab nak bantu anak-anak tahfiz kita ni yang mak bapak dia miskin, anak yatim, yuran dia lah dan sebagainya.
Ni siapa boleh ambil flyers ni, ambil lah, nanti di luar sana ada nombor akaun, siapa nak masuk dalam tabung boleh masuk dalam tabung untuk bantu anak-anak tahfiz kami. Itu je lah tuan-tuan. Sebab ya baru ni pun ya mak bapak tak mampu nak macam mana, PKPB tak kerja, nak macam mana kan. Anak-anak dah 21 juzuk, dah 18 juzuk, 20 juzuk kan. Saya bincang dengan mudir, macam mana ni mudir? Mudir kata, ikut ustaz lah, kalau kita nak berhenti kan kita berhenti je lah. Dah 21 mana budak ni nak pergi? Kesian lah, dah 21 juzuk, tinggal 9 juzuk lagi, tak sampai berbulan nak habis dah. Jadi tuan-tuan, siapa ingin menyumbang, siapa ingin membantu, siapa ingin nak menderma, nak membeli, ada di luar nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan, wallahu alam, terima kasih pada pihak masjid beroleh ni, para imam ini yang sudi terima kedatangan saya, ahli tuan kuasa, tuan imam, tuan pengusi dan AJK semua sudi terima saya insya-Allah, mudah-mudahan. Dan juga terima kasih pada tuan-tuan yang sudi duduk dengar sampai habis tazkirah saya sedikit pada malam ini. Dan saya sudahi dengan at-taibu bibur rahman fatubu ilallahi jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.